Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM. Hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan. Okey? Dan hari ini murid-murid, kita nak teruskan dengan slot Sukses SPM 2022 Pecutan, yang mana hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sains untuk kertas 1 dan juga kertas 2. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia, kita dah pun saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Ahmad Ruslan. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Ria. Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, juga kita ingin memperkenalkan Cikgu Jurubahasa Isyarat kita pada hari ini. Ada Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah Cikgu Ruslan, rasanya kita dah tak sabar nak memulakan sesi kita pada hari ini. Untuk segmen pertama, kita nak teruskan dengan kertas 1 aneka pilihan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Sama-sama. Terima kasih juga kepada semua murid-murid di rumah kerana bersama-sama Cikgu hari ini untuk Sukses SPM 2022 untuk pecutan mata pelajaran sains. Okey, hari ini kita akan tengok bagaimana untuk teknik ataupun cara untuk menjawab kertas 1 aneka pilihan. Okey. So, kita tahu bahawa waktu pentaksiran untuk ujian bertulis untuk CJ Pelajaran Malaysia SPM 2022 akan bermula pada 20 Februari hingga 15 Mac 2023. Okey, untuk kertas sains, kertas 1 dan 2 dijadualkan pada hari Rabu 1 Mac 2023. Okey, iaitu untuk kod kertas 1511/1 dan juga kertas 2 1511/2. Okey, kita tengok sedikit apakah format pentaksiran untuk sains SPM kertas 1 dan kertas 2. Okey, kita mulakan dengan kertas 1, iaitu soalan dalam bentuk soalan objektif. Okey, rasanya murid-murid di rumah pun dah mendalami tentang format pentaksiran ni. Cikgu cuba lajukan sedikit. Okey, masa yang kita diperuntukkan untuk menjawab kertas ini adalah 1 jam 15 minit. Okey, bilangan soalannya adalah 40 soalan, wajib dijawab pada semua soalan tersebut. Okey, dan jumlah markah yang diperuntukkan adalah 40 markah. Okey, ini adalah kandungan bab tingkatan 4. Kita ada tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Yang mengandungi 12 bab. Okey, untuk tingkatan 5 juga ada 4 tema dan babnya ada 9 bab sahaja. So jumlah bab keseluruhan adalah 21 bab untuk kertas 1 aneka pilihan. Okey, untuk cara ataupun teknik bagaimana nak mendapat markah yang bagus, markah yang baik, mungkin boleh dapat 40 markah. Betul. Okey, cikgu di sini hari ini akan memperkenalkan iaitu satu teknik yang kita kenali sebagai GPS, iaitu garis maklumat penting pada soalan untuk G. Potong jawapan yang anda pasti salah. Okey, selesaikan satu pilihan jawapan yang tepat. Kita tahu bahawa dalam satu soalan jawapan diberikan adalah 4 jawapan atau 4 pilihan jawapan. Okey, bagaimana panduan untuk menjawab soalan aneka pilihan ini menggunakan teknik GPS? Okey, yang pertama kita gariskan maklumat yang penting. Okey, baca semua pilihan jawapan. Okey, potong 2 pilihan jawapan yang anda pasti salah. Mencari 2 pilihan jawapan yang terakhir dan akhir sekali iaitu selesaikan, di mana kita buat satu pilihan jawapan yang paling tepat. Ada setengah murid dia nak mencari jawapan, tapi yang ini kita cari jawapan yang salah dahulu.
supaya jawapan yang terakhir yang tinggal itu adalah jawapan yang paling tepat. Okey. So kita tengok dekat sini, dalam langkah teknik JPS, kita ambil satu contoh soalan. Okey, kita tengok soalan contoh di mana soalan ini adalah soalan aneka pilihan, mengandungi 4 jawapan, iaitu jawapan A, B, C dan D. Okey, langkah yang pertama adalah kita baca soalan tadi dengan tenang. Okey, kita tengok di sini soalan diberikan iaitu rajah 1 menunjukkan sejenis minuman. Okey, rajah ini menunjukkan kaedah. Kaedah manakah yang patut digunakan untuk mengekalkan rasa dan nutrien bagi minuman itu? Okey. Yang pertama, baca soalan dengan tenang. Yang kedua, gariskan perkataan kekunci petunjuk yang diberikan dalam soalan tersebut. Okey, kita tengok sini, kita gariskan, okey, sejenis minuman. Okey, mengekalkan rasa dan nutrien bagi minuman itu. Okey, kita tahu ini yang difokuskan di dalam soalan tersebut. Okey, kita pergi kepada langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua iaitu fahami arahan soalan. Okey, anda perlu tahu apakah tugasan yang diberikan dan dikaitkan dengan arahan atau tugasan soalan dengan kehidupan anda. Okey, yang pertama kita tengok bahawa gambar rajah tadi diberi dalam bentuk kotak. Okey, iaitu sejenis minuman tadi kita gariskan mengekalkan rasa dan nutrien bagi minuman itu. Okey, anda untuk tahu ini kita kena tahu bahawa ada jawapan yang diberikan itu adalah tidak menepati daripada gambar rajah. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, jawapan pertama pengetinan. Kita tahu pengetinan biasanya duduk dalam tin. Okey. Dan gambar rajah diberikan adalah gambar rajah dalam bentuk kotak. So kita dah boleh buang untuk yang pertama. Okey. So kita teruskan dengan jawapan yang kedua, penyejuk bekuan, pendehidratan dan pemposturan. Okey, di mana di sini kita tahu penyejuk bekuan itu menunjukkan bahawa dia sangat beku. Okey, adakah susu di dalam kotak tadi akan beku apabila kita nak minum? Tak kan? So kita dah buang untuk jawapan yang kedua. Okey, dan kita tengok juga penghidratan dan juga pemposturan. So kita ada 2 jawapan masih lagi tinggal. So kebarangkalian nak jawapan kita tu tepat ataupun betul adalah lebih tinggi. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah yang ketiga. Cari petunjuk jawapan yang betul. Petunjuk boleh dikenapasti melalui rajah jadual keterangan soalan dan pilihan jawapan. Okey, so kita dah buang tadi 2, satu pengetinan, satu penyejuk bekuan. So kita tinggal lagi 2 iaitu pendehidratan dan pemposturan. Okey, kita tahu bahawa susu di dalam kotak adalah mengandungi cecair. Adakah pendehidratan tadi merujuk kepada konsep cecair? So kita nak kurangkan air. So pendehidratan adalah bukan daripada salah satu daripada kaedah untuk mengekalkan nutrien, rasa dan juga dia bukan untuk mengekalkan minuman. Okey. So ada satu lagi jawapan yang tinggal pasti iaitu pemposturan. Okey, so kita tengok potong pilihan jawapan tadi 1, 2, 3 dan kita boleh buat satu pilihan jawapan yang tepat iaitu pemposturan. Okey, kita pun kena tahu bahawa pemposturan ini adalah di mana dia dilakukan kepada contoh jenis cecair susu untuk memastikan bahawa bebas daripada mikroorganisma, daripada untuk mudahkan kita supaya jangan minum benda yang rosaklah. Okey, pemposturan ini bertujuan untuk memastikan minuman yang kita minum tadi berada dalam keadaan baik. Okey, so jawapan yang tepat kita dah dapat iaitu jawapannya D iaitu pemposturan. Okey, tips yang berguna yang kita boleh dapat daripada bagaimana nak mencari menggunakan teknik JPS tadi, kita garis, kita potong dan kita selesaikan dapat satu jawapan yang paling tepat. Okey, iaitu pastikan kita tandakan pilihan jawapan yang betul dalam kertas soalan. Okey, murid-murid di rumah dalam pentaksiran ini ada borang jawapan tadi, pastikan hitamkan pilihan tadi di tempat yang betul pada borang jawapan.
Okey, semak nombor soalan, pastikan nombor soalan tadi betul bersama dengan kertas jawapan yang dibekalkan. Okey, dan yang terakhir, ingat, jangan menukar jawapan awal. Anda melainkan anda pasti satu lagi jawapan yang dipilih itu adalah betul. Kita tak dapat lagi jawapan lain, kita tak pasti dengan jawapan, tapi kita dah sibuk nak tukar. Dan jawapan itu mungkin akan menyebabkan kita akan mengalami keliru dengan jawapan yang asal kita dapat. So rasanya itu sahaja yang kita boleh kongsikan untuk kertas satu untuk hari ini. Cikgu Ruslan di atas pengisian untuk kertas satu aneka pilihan. Diharapkan murid-murid memahami sepenuhnya teknik untuk menjawab soalan ini. Kita nak berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot sukses SPM 2022 pecutan, yang mana hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sains untuk kertas 1 dan juga 2, dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Ruslan. Kita nak teruskan dengan kertas 2, Cikgu, bagi bahagian A, kemahiran proses sains 1. Silakan Cikgu. Okey, so kita tengok apakah itu kemahiran proses sains 1. So untuk kemahiran proses sains 1 ini dia berada dalam kertas 2. Iaitu bahagian A. Sebab kertas 2 ini kita ada 3 bahagian, iaitu bahagian A 4 soalan, iaitu 20 markah, soalan wajib yang kita jawab. Okey, bahagian B ada 6 soalan, 38 markah, wajib dijawab, dan bahagian C kita ada 1 soalan, 10 markah, wajib dijawab, dan ada 2 soalan, 1 kita pilih atau pilih 1 soalan yang mewakili 12 markah. Okey, masa diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit, dan soalan ini adalah soalan subjektif, berjumlah markahnya adalah 80 markah. Okey, kita tengok yang pertama untuk bahagian A, kemahiran proses sains, di mana soalan ini mewakili untuk soalan nombor 1 hingga soalan nombor 4. Okey, bagaimanakah panduan untuk menjawab dia? So kita perhatikan. Okey, yang pertama kita baca, fahamkan kehendak situasi soalan yang diberikan, garis maklumat penting daripada soalan yang ditanya, garis tujuan eksperimen yang dinyatakan pada soalan. Kerana pada setiap soalan yang diberikan untuk soalan nombor 1 hingga 4 ini, pada bahagian A, murid-murid kena tahu bahawa diberi tujuan eksperimen. Gariskan tujuan eksperimen tersebut. Okey, supaya kita tahu apakah kehendak eksperimen itu. Okey, dan yang paling penting di dalam kemahiran proses sains ini, untuk itu kita tahu pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jika soalan itu melibatkan lakaran, pastikan dibuat dengan sempurna. Kerana murid-murid kena pastikan lakaran tadi dilakar dengan betul, menggunakan pensel yang terang, okey, dan pastikan di label untuk mendapatkan markah. Okey, so kita tengok apa yang terkandung dalam kemahiran proses sains ataupun singkatannya ya, iaitu KPS. Okey, murid-murid di rumah pasti dah biasa dengan KPS agaknya. Tapi hari ini kita tengok 5 KPS yang pertama, iaitu mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis, memerhati, membuat inference, dan mendefinisi secara operasi. Singkatan dia adalah DSO. Okey, so kita tengok satu persatu. Apa itu sebenarnya mengawal pemboleh ubah? Okey, kita tengok dalam satu penyiasatan ataupun dalam eksperimen yang kita jalankan. Pemboleh ubah ini kita kaitkan dengan 3 pemboleh ubah yang utama, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, kita tengok apa itu sebenarnya ketiga-tiga pemboleh ubah ini. Yang pertama kita tengok pemboleh ubah dimalarkan. Okey, apa yang sama, yang kekal daripada mula eksperimen sampai akhir eksperimen, kita kenali dia sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okey, dan yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasi. Contohnya kita gunakan lebih daripada satu bahan yang boleh ditukar ataupun yang boleh diganti, itu kita kenali sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, manakala yang terakhir, yang rasanya bila kita buat keputusan, ini yang kita nak atau kita nak cari, iaitu keputusan ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Okey,
Ria pun pernah buat eksperimen waktu sekolah dulu. Pernah, cikgu. Pasti nak dapat keputusan kan bila buat eksperimen. Betul. Okey, di mana kita nak dapat pemboleh ubah ni? Okey, kita boleh dapat pemboleh ubah ini daripada 4 tempat. Yang pertama daripada ayat. Okey, contoh ayatnya iaitu kita tengok di sini orkid memerlukan kehadiran fosforus untuk pertumbuhan akar, bunga ataupun daun. Okey, yang pertama kita tengok bahawa untuk mendapatkan pemboleh ubah ini biasanya dia akan nyatakan apakah bahan yang ada yang digunakan, apa bahan yang berbeza digunakan. Itu kita kenali sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dan apa keputusan eksperimen itu, apakah kehendak eksperimen itu, kita katakan dia pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kalau Ria tengok dekat sini agak-agaknya boleh teka tak bagi cikgu satu pemboleh ubah dimanipulasi. Kita ada dua pilihan jawapan di sini. Kalau Ria boleh satu. Ria cuba cikgu. Silakan. Untuk pemboleh ubah dimanipulasi adalah kehadiran fosforus. Okey, kehadiran fosforus dan pertumbuhan akar, bunga atau daun tadi adalah yang bergerak balas. Yes, kita tengok betul pemboleh ubah dimanipulasi untuk kehadiran fosforus ataupun panggilannya adalah faktor yang berubah. Okey, dan kita ada pemboleh ubah bergerak balas iaitu pertumbuhan akar, bunga, daun atau kita kenali sebagai faktor yang diperhatikan. Okey. So yang kedua kita boleh dapat daripada gambar raja. Okey, kalau tengok pada gambar raja ini kita dapat kedua atau ketiga-tiga pemboleh ubah dimanipulasi. Tadi yang pertama dimanipulasi, yang kedua bergerak balas, yang ketiga pemboleh ubah dimalakan daripada gambar raja. Kita tengok ada dua blok yang berbeza iaitu blok gansa dan satu blok kuprum. Dia menunjukkan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dan kita tengok selepas diketuk dengan penukul tadi, so satunya blok gansa tiada perubahan berlaku dan manakala kepingan kuprum tadi menjadi blok kuprum tadi menjadi kepingan kuprum. So itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dan di mana pemboleh ubah dimalakan sini adalah kehadiran daya dikenakan oleh penukul tadi. Diberikan daya yang sama sewaktu sebelum untuk blok gansa dan juga blok kuprum. Okey. So kita tengok pada jadual. Okey, keputusan eksperimen untuk mengkaji pengoksidaan hirisan buah apel dengan menggunakan larutan yang berbeza yang dicatat dalam jadual 1. Biasanya kita akan dapat daripada jadual ini cukup mudah ya. Okey, murid-murid di rumah pun boleh tahu bahawa untuk mendapat ketiga-tiga pemboleh ubah ini daripada jadual cukup mudah. Yang pertama kita tengok pada bahagian atas tulisan pada jadual tadi. Contohnya di sini adalah jenis larutan. Sebab untuk jadual biasanya dia akan nyatakan jenis larutan itu melibatkan beberapa jenis larutan. So, kita ada jenis larutan itu yang menunjukkan pemboleh ubah dimanipulasi, larutan yang berbeza, isolate dan juga jus limau. So, pemboleh ubahnya adalah dimanipulasi. Manakala warna hirisan apel selepas 3 minit tadi menunjukkan bahawa keputusan yang kita perolehi daripada bahan yang kita gunakan, iaitu apakah keputusan yang kita perolehi. Dia menunjukkan pemboleh ubah bergerak balas. So pemboleh ubah bergerak balasnya di sini adalah warna hirisan apel selepas 30 minit. Okey, daripada graf. Okey, daripada graf kita akan nampak ada dua paksi iaitu paksi Y dan juga paksi X. Okey, paksi Y menunjukkan di sini adalah bilangan buah, manakala paksi X adalah julat jisim dalam gram. Okey, yang mewakili pemboleh ubah bergerak balas adalah bilangan buah iaitu pada paksi Y, manakala paksi X adalah julat jisim untuk mewakili pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, kita tahu bahawa dalam KPS ini, okey, selain daripada pemboleh ubah, kita ada satu lagi iaitu yang berkait dengan pemboleh ubah, di mana untuk kita membuat hipotesis. Okey, apakah itu sebenarnya hipotesis? Iaitu pernyataan umum tentang hubungan antara dua pemboleh ubah, iaitu dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, contoh kita ada dua jenis hipotesis. Okey, di dalam pentaksiran SPM
kita tahu bahawa ada dua jenis hipotesis yang diterima satu ataupun ditolak. So, yang mana diterima? Biasanya diterima ini adalah hipotesisnya adalah hipotesis khusus. Dia merujuk kepada bahan apa yang digunakan, apakah hasil daripada keputusan eksperimen yang kita jalankan. Okey, kita tengok hipotesis khusus diterima. Contohnya adalah pH 7 adalah sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Manakala yang ditolak pula atau tidak diterima adalah nilai pH. Kita nampak di situ bahawa yang khusus dia nyatakan pH dia dengan tepat. Manakala yang umum tadi dia hanya nyatakan nilai pH sahaja. Okey, dia tidak menyatakan bahawa apakah nilai pH yang memberikan kesan atau yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. So, hipotesis jadi merujuk kepada hipotesis khusus yang diterima di dalam pentaksiran untuk SPM 2022 dan seterusnya. Okey, dan juga kita nampak pada hipotesis tadi ada dua pemboleh ubah kita gunakan, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita tengok soalan contoh untuk membuat hipotesis. Iaitu tengok satu keputusan bagi eksperimen mengenal pasti ketahanan kakisan bagi dua paku yang berbeza selepas seminggu. Okey, untuk soalan ini kita mesti kena cari satu pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi di sini adalah jenis paku dan juga pemboleh ubah bergerak balas adalah ketahanan kakisan. Okey, dan kita gabungkan dua daripada manipulasi tadi dan bergerak balas tadi untuk menjadi satu ayat yang lengkap. Jangan tukar pemboleh ubah bergerak balas di hadapan dan diakhiri dengan dimanipulasi. Hipotesis tadi akan ditolak. Okey, pastikan pemboleh ubah dimanipulasi dan diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas. So, jawapan yang contoh yang paling sesuai di sini adalah hipotesis ialah paku keluli tahan kakisan. Okey. So, kita teruskan dengan KPS yang ketiga, iaitu membuat pemerhatian. Okey, membuat pemerhatian adalah melihat daripada gambar rajah ataupun maklumat yang diperolehi daripada gambar rajah tersebut. Okey, memberikan gambaran kepada apa yang boleh dilihat daripada jadual atau gambar rajah, dan pemerhatian juga boleh ditulis dalam bentuk pembandingan gambar rajah. Okey, kita tengok soalan contoh berdasarkan pemerhatian. Okey, kita berikan di sini pemboleh ubah dimanipulasi, dimalarkan. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, tulis satu pemerhatian berdasarkan eksperimen di atas untuk menghasilkan penghasilan gas dalam rajah 2A dan rajah 2B. Okey, kita boleh gunakan rajah 2A dan rajah 2B itu sebagai permulaan ayat kita untuk menunjukkan pemerhatian. Okey, contoh di sini adalah rajah 2B menghasilkan isi padu gas yang banyak berbanding rajah 2A yang menghasilkan isi padu gas yang sedikit. So, kita nampak kat situ ada perbandingan di antara rajah yang pertama dengan rajah yang kedua. Itulah sebenarnya pemerhatian menurut ataupun melihat kepada gambar rajah yang diberikan. Okey, murid-murid di rumah pastikan untuk membuat pemerhatian ini tengok gambar rajah. Okey, tengok gambar rajah pertama dan bandingkan dengan gambar rajah yang kedua. Pastikan jawapan diberi tadi merujuk kepada gambar rajah. Okey, kita tengok KPS yang keempat, iaitu membuat inference. Membuat inference ini adalah sebab daripada pemerhatian, iaitu kita kumpulkan data dan pengalaman yang lalu daripada kesimpulan tadi untuk menerangkan sesuatu peristiwa. Okey, contoh di sini adalah berdasarkan pada pemerhatian tadi, iaitu rajah 2B menghasilkan isi padu gas yang banyak berbanding dengan rajah 2A menghasilkan isi padu gas yang sedikit. Kerana apa? Okey, kita balik kepada gambar rajah yang sama, di mana kita tengok di sini adalah satu inference yang berdasarkan pemerhatian pada rajah pemerhatian tadi yang sama sahaja. Kita berikan balik di manipulasi, dimalarkan. Okey, bergerak balas. Okey, dan kita tengok agak-agaknya apa yang menyebabkan gas daripada 2A tadi adalah kurang berbanding dengan 2B. 2B lebih banyak. Ini disebabkan oleh logam M lebih reaktif berbanding dengan logam L.
untuk melihat inference ini, okey, murid-murid di rumah boleh tengok pada bahagian dimanipulasi. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi tadi yang menentukan inference apa yang sesuai untuk pemerhatian. Okey, seterusnya kita ada KPS yang kelima, definisi secara operasi ataupun DSO. Okey, kita jawab untuk definisi secara operasi ini berdasarkan kepada 4 ciri penentu. Okey, kita jawab ini adalah untuk membentuk satu ayat umum. Okey, ayat umum tersebut mesti mengandungi keempat-empat ini. Yang pertama, biasanya disebut pada perkataan akhir pada soalan tersebut. Okey, yang kedua berdasarkan pada kategori ataupun kita panggil dia sebagai bahagian-bahagian mana yang sesuai. Contohnya seperti bahan, cecair, logam, mikroorganisma, proses ataupun keadaan ataupun sebagainya. Okey, yang ketiga kita tengok pada pemerhatian eksperimen itu. Dan yang terakhir daripada 4 ciri penentu tadi adalah situasi eksperimen. Okey, kita tengok kat sini contoh untuk definisi secara operasi. Okey, alloy ialah bahan yang tidak berubah bentuk apabila diketuk dengan menggunakan penukul. Kita tengok perkataan pertama tadi adalah alloy. Okey, ciri penentu yang pertama adalah alloy. Ciri penentu yang kedua adalah bahan. Okey, dan pemerhatiannya adalah tidak berubah bentuk apabila diketuk. Okey, dan situasi eksperimen kita ketuk dia dengan penukul. So cukup 4 ciri penentu ini, so kita dapat tentukan definisi secara operasi kita dengan tepat. Sama juga contoh yang kedua iaitu antibiotik adalah bahan yang boleh menghasilkan luas kawasan jernih di atas permukaan agar-agar nutrien. Okey, antibiotik adalah perkataan yang terakhir disebut dalam soalan. Okey, kategorinya adalah bahan. Pemerhatian yang kita buat adalah luas kawasan jernih pada keputusan eksperimen yang kita jalankan dan dia dilakukan pada permukaan agar nutrien atau diletakkan ataupun berlaku di atas permukaan agar nutrien. Itu menunjukkan situasi eksperimen yang kita jalankan. Okey, kita tengok satu soalan contoh bagaimana nak menentukan definisi secara operasi. Okey, rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kesan penisilin terhadap pertumbuhan bakteria. Kita berikan keadaan ini adalah dalam bentuk cakra ataupun bentuk bulatan kertas yang diletak di atas permukaan agar, iaitu A1, A2 dan A3. Okey, 3 cakra penisilin ini dengan kepekatan yang berbeza diletak di atas permukaan agar nutrien. Okey, piring patty tersebut diletak di dalam incubator pada suhu 37 darjah Celsius. Kenapa nak letak dalam 37 darjah Celsius? Sebab itu adalah suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, selepas 48 jam kawasan jernih terbentuk di sekeliling setiap cakra. Okey, diameter setiap kawasan jernih diukur dan direkod dalam jadual di bawah. Di mana selepas pada 48 jam tadi baru kita dapat keputusan dia dan kita akan rekod untuk setiap diameter yang diperolehi untuk cakra penisilin bagi A1, A2 dan A3. Kita tengok pada jadual tersebut. Okey, cakra penisilin A1 diameternya 2.5, A2 3.2, manakala A3 adalah 1.8. Okey, berdasarkan eksperimen ini nyatakan satu definisi secara operasi bagi antibiotik. So perkataan terakhirnya adalah antibiotik. So itu adalah yang pertama, ciri penentu yang pertama. Okey, yang kedua ini adalah bahan. Okey, dan keputusan atau pemerhatian yang kita buat tadi adalah dia menghasilkan kawasan jernih yang terbentuk pada cakra penisilin dengan kepekatan yang berbeza dan situasinya adalah dia kita letakkan di atas permukaan agar nutrien. So ayat umum yang panjang kita kenali sebagai antibiotik ialah bahan yang menyebabkan kawasan jernih terbentuk apabila cakra penisilin dengan kepekatan berbeza diletak di atas permukaan agar nutrien. Okey, cikgu harap apa yang dikongsikan berkenaan dengan kelima-lima untuk KPS tadi dapat memberikan sedikit kepada gambaran kepada murid-murid di rumah bagaimana untuk menjawab soalan kemahiran proses sains ini. Okey, baik, itulah dia sedikit perkongsian juga untuk kertas 2 bahagian A, kemahiran proses sains 1. Terima kasih cikgu. Kita nak berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Didik TV KPM.
Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot sukses SPM 2022 pecutan yang mana kita nak teruskan dengan mata pelajaran sains untuk kertas 1 dan juga 2. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Roslan. Kita nak teruskan Cikgu dengan kertas 2 bahagian A, kemahiran proses sains 2. Jom Cikgu. Okey, terima kasih Ria. So, kita ada masa lagi untuk memecut. Boleh. So, kita pecut ya. Okey, so kita teruskan dengan bahagian A juga untuk 20 markah iaitu kemahiran proses sains. Okey, soalan 1 hingga 4 ini adalah soalan wajib ya. Untuk murid-murid di rumah, pastikan murid-murid menjawab soalan ini dengan penuh dan pastikan soalan ini dijawab dengan jawapan yang mengikut kemahiran proses sains. Kerana soalan ini adalah soalan wajib. Okey, apa yang kita nak tengok kat sini dalam kemahiran proses sains yang berikutnya adalah kita ada 6 kemahiran proses sains iaitu mengelas, mengguna perhubungan ruang dan masa, meramal, okey, mengukur dan menggunakan nombor, mentafsir data dan juga berkomunikasi. Okey, bunyi berkomunikasi tu macam menggunakan telefon dia kan? Tak ada. Dia berkait dengan graf. Okey, so kita tengok bagaimanakah panduan, apakah panduan bagi untuk menjawab soalan daripada kemahiran proses sains ini. Okey, yang pertama, baca dan fahamkan kehendak situasi soalan yang diberikan. Murid-murid di rumah jangan rasa risau untuk menggariskan apakah maklumat yang ada dalam kenderaan pada soalan tadi. Apakah maklumat yang dikendaki dalam soalan tadi, sila gariskan untuk memastikan bahawa maklumat-maklumat penting tadi tidak tidak dilupakan, maksudnya tidak terlepas daripada maklumat penting tadi. Okey, garis tujuan eksperimen dinyatakan pada soalan. Dalam setiap soalan yang diberikan untuk soalan 1 hingga 4 ini, pastikan dapatkan tujuan eksperimennya. Kerana tujuan eksperimen ini penting untuk kita tahu apa fokus eksperimen itu. Okey, tentukan pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas dan pastikan juga kalau ada lakaran, kalau ada label, pastikan dibuat dengan sempurna. Di situ kita pastikan bahawa markah yang diperolehi tadi, markah untuk satu soalan adalah 5 markah, kita perolehi penuh. Untuk satu soalan 5 markah. Okey, untuk 4 soalan jumlah markahnya 20 markah. Okey, kita tengok yang pertama iaitu KPS ke-6, mengelas. Okey, untuk mengelas ni kita ada pilihan jawapan melalui gambar. Biasa pilihan jawapan kita berikan dalam dalam 3 ataupun 5. 5 pilihan ataupun 3 pilihan. Biasanya kalau untuk 3 pilihan, okey, pilihan yang kita ingin dapatkan hanya 1. Kalau biasanya ada 5 pilihan gambar, biasanya pilihan yang kita kendaki adalah 2. Dia bukan bergantung dengan markah. Markahnya adalah tetap 1 markah. Okey, kalau tengok pada di sini, okey, gambar yang diberikan adalah lebih kurang hampir sama. Dia akan memberikan kita rasa keliru disebabkan gambar yang sama. Di sini kita perlu baca soalan tadi dengan betul-betul faham. Baru kita boleh tentukan yang mana pilihan kita dalam mengelaskan. Di mana murid-murid di rumah boleh tengok apakah perbezaan yang ketara di antara gambar-gambar itu supaya boleh buat pilihan jawapan tadi dengan tepat. Okey, kalaulah Ria diberi untuk buat pilihan ini, tandakan right pada mikroorganisma yang boleh dimusnahkan oleh antibiotik. Kita tahu bahawa antibiotik ini adalah untuk membunuh mikroorganisma. Okey, mikroorganisma apa dan contoh jawapan di depan kita ni yang mana yang paling sesuai. Kita tengok yang pertama, bentuk gambar dia macam belian tu. Itulah dia cikgu. Macam belian. Okey, yang kedua macam cacing. Yang ketiga macam bentuk bulat-bulatan ada titik-titik di tengahnya. Okey. Ria pilih G. G? Okey. Berupa cacing. Berupa cacing. Okey. Yang pertama itu adalah virus. Okey, yang kedua itu adalah bakteria. Dan yang ketiga itu adalah protozoa. Okey, kita tahu di sini sebelum kita buat pilihan, kita kena faham soalan iaitu pastikan antibiotik tadi adakah dia boleh bunuh virus, dia boleh bunuh bakteria ataupun boleh bunuh protozoa. Okey, dan jawapannya virus tadi tidak dapat dibunuh dan protozoa juga tidak dapat dibunuh. So, jawapan yang pertama kita tidak tanda. Jawapan kedua pun kita tidak tanda untuk I.
Dan jawapan yang ketiga kita tandakan dengan ni. Okey, dinasihatkan kepada murid-murid di rumah, pastikan tanda mengikut tanda yang dikendaki. Dia suruh tanda right, tandalah right. Jangan dipangkah. Kira akan kehilangan markah ke kat situ, cikgu? Mungkin tidak kehilangan markah, tapi boleh pastikan ikut pada tanda yang sesuai. Dia bergantung kepada skema pemakahan. Okey. Mungkin skema pemakahan tu tak nak terima perkandaan dengan bentuk tandaan dia tu, so dia kehilangan markah lah. Bergantung kepada skema pemakahan. Okey, seterusnya kita tengok berkait dengan KPS yang ketujuh, iaitu menggunakan hubungan masa dan ruang. Okey, murid-murid di rumah selalu guna perkataan ini. Semakin tinggi dan semakin rendah. Semakin banyak, semakin bertambah. So ini adalah di mana KPS yang paling sesuai untuk menggunakan perkataan semakin tadi. Okey, sebab kita tengok contoh ini, iaitu memperihalkan perubahan parameter dengan masa, contoh, lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jisim. Okey, diberi isi padu gas hidrogen tadi melawan masa yang diambil dalam satu graf. Okey, nyatakan hubungan. Bila sebut saja hubungan, okey, murid-murid boleh guna perkataan semakin. Okey. Kerana perkataan semakin itu adalah paling sesuai. Okey, nyatakan hubungan di antara isi padu hidrogen yang dibebaskan dengan masa pada 6 minit yang pertama. Okey, di sini ada juga supaya murid-murid di rumah jangan terkeliru. Kerana di sini dia nak pada 6 minit pertama. So, tengok pada 6 minit yang pertama. Okey, ada soalan juga itu secara umum. Dia tak nyatakan pada 6 minit pertama, tapi dia nyatakan keseluruhan daripada jadual daripada graf tadi. So kita kena fokus kepada keseluruhan graf tadi. Okey, ini dia nak pada 6 minit yang pertama. Okey, pada 6 minit yang pertama daripada start kosong, kita nampak aliran daripada graf tadi, lengkung tadi, semakin lama semakin meningkat. So apa yang boleh kita katakan sebagai semakin meningkat isi padu gas hidrogen, semakin bertambah masa yang diambil. Ria pun dah pandai lah. So ini adalah berkaitan dengan graf tadi. Betul. So kita boleh buat pemerhatian daripada graf dan kita lihat apa yang meningkat di sebalik daripada isi padu gas hidrogen tadi untuk mewakili paksi Y dan juga pada paksi X. Dan kita dapat jawapannya, semakin meningkat gas hidrogen tadi, semakin bertambah masa yang diambil. Okey, KPS 8 dan yang ke-9, iaitu kita meramal dan mentafsir data. Okey, meramal dan mentafsir data di sini adalah berkaitan dengan bagaimana kita menafsir data itu daripada graf yang diberikan. Okey, kita ramalkan itu apakah yang berlaku pada minit yang terakhir. Biasa ramal ini adalah berkaitan dengan ramalan apakah keputusan akhir selepas daripada graf tadi, kedudukan grafnya adalah malar ataupun sama sahaja. Okey, ramalkan isi padu gas hidrogen yang dibebaskan pada minit yang ke-16. Okey, di sini kalaulah Ria rasa pada minit yang ke-16 tu apa akan jadi agaknya? Kalau tengok cikgu, minit ke-14 pun dah malar, pastinya dia akan terus malar. That's betul, right. cikgu? Itu betul. So kita pastikan bahawa kedudukan ni itu adalah sama. So mungkin kita rasakan kita akan lihat dia nampak macam ada perubahan, tapi biasanya kalau dia dah start malar tu dia akan terus jadi malar. Okey, so kita tengok jawapan dia betul, 30 cm padu. Okey, so jawapannya adalah 30 cm padu. Tepat sekali Ria. Tahniah. Alright, okey. So kita tengok KPS yang ke-10, mengukur dan menggunakan nombor. Okey, mengukur dan menggunakan nombor ini adalah satu daripada KPS yang paling senang. Paling mudah nak dapat markah. Murid-murid diminta supaya pastikan jangan kehilangan markah untuk KPS yang ke-10 ini. Soalan dalam bentuk mengukur menggunakan nombor ini adalah soalan yang biasa dan selalu saja keluar. Okey, dan pastikan dilihat, diukur tadi, nombor tadi dengan begitu tepat dan pastikan ada unit disertakan. Okey, supaya jangan kehilangan markah disebabkan oleh tiada unit tadi. Okey, membuat pemerhatian secara kuantitatif yang kita nampak berapa nilai dia.
dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai, dan tentukan juga dia punya unit dia tu. Okey, pengukuran menjadikan pemerhatian lebih tepat ataupun lebih jitu. Okey, kalau kita tengok pada bacaan wattmeter tersebut, agak-agak Ria, berapa agaknya dia punya bacaan itu? Kita mulakan dengan nilai kosong. Kita ada wattmeter, kepingan zinc, kepingan kumpulan dan elektrolit. So, menghasilkan satu bacaan. Okey. So, kalau Ria tengok dekat situ, agak-agak dia 246 kan cikgu kan? 0.1. Okey, kita 0.2, 0.4, 0.6. Yes. Kita tengok betul tak? 0.6. Pasti dengan jawapan? Pasti. Pasti. Kita tengok betul. 0.6 watt. So pastikan kita buat sedikit analisa untuk jawapan kita. Walaupun kita dah jawab, kita tengok balik, betul tak mengikut julat yang nombor yang diberikan. Sebab kehilangan markah daripada KPS yang ke-10 ini sangat-sangat rasa merugikan. Sebab hanya melihat dan tentukan jawapan sahaja. Okey, dan kita ada KPS yang ke-11 iaitu berkomunikasi. Okey, KPS yang ke-11 ini kita boleh katakan sebagai favorite ataupun soalan yang utama di dalam soalan sains SPM. Kerana dalam pentaksiran SPM, soalan berkait dengan komunikasi atau graf ini adalah selalu ada di dalam bahagian kemahiran proses sains ini, iaitu bahagian A. Okey, apa yang kita kena tahu dalam KPS yang ke-11 ini adalah, yang pertama, kita tahu berapa graf yang kita belajar. Okey, di sini cikgu nyatakan, okey, yang pertama kita belajar graf garis lurus. Okey, yang kedua grafnya graf lengkung. Okey, yang ketiga grafnya bentuk palang, bar ataupun histogram. Okey, bagaimana cara nak menjawab dia? Biasanya kita akan pindahkan titik pada graf tadi daripada jadual kepada graf untuk membuat lakaran. Okey, apabila kita nak sambung graf tadi, kita tengok dulu, ini graf apa? Kalau graf garis lurus, kita mesti gunakan pembaris. Sebab markah diberikan, akan diberikan berdasarkan pada bagaimana kita buat graf tadi. Kalau graf garis lurus kita guna freehand, okey, so kita telah menyalahi cara untuk melakarkan graf garis lurus. So graf garis lurus kita gunakan pembaris. Biasanya titiknya adalah tersusun, semakin menaik. So itu adalah graf bagi graf garis lurus. Graf lengkung biasanya dia akan membengkok dan kita gunakan freehand. Manakala untuk graf palang pula, murid-murid kena pastikan bahawa saiz bar bagi setiap graf tadi adalah mesti sama. Okey, ini kita tengok contoh iaitu melusuri muka graf yang kita tunjukkan tadi. Tengok ada titik-titik yang semakin lama semakin meningkat dan digunakan pembaris secara lurus. Graf lurus ini menunjukkan bahawa masa ayunan dalam minit tadi melawan jisim dalam kilogram. Iaitu bilangan koloni bakteria bertambah dengan masa per hari. Okey, nampak punya bentuk dia. Okey, kita tengok graf lengkung pula. Okey, kalaulah Ria tengok dekat sini, di antara graf yang pertama, graf kedua, semua orang tahu buat graf lengkung, freehand. Betul. Okey, kenapa yang pertama itu tidak diterima? Kenapa yang kedua itu diterima? Kata freehand kan? Tapi graf yang pertama tu dia gunakan pembaris. Kan nampak lekuk. Dan graf yang kedua dia gunakan freehand. Nampak kelicinan garisan graf tadi. So kita terima yang kedua, dan yang pertama untuk tadi yang gunakan lekuk, ada pengguna pembaris tadi, kita ditolak, tidak diterima. So pastikan murid-murid tengok dulu graf dia apa, pastikan graf tadi betul dan cara untuk membuat graf tadi dengan betul. Okey, dan graf yang ketiga iaitu graf palang, bar atau histogram tadi, kita lihat kat sini, pastikan saiz bar tadi adalah sama. Tengok kan, saiz bar dia sama. Okey, dan kita ada dua jenis variasi untuk graf ini. Biasanya variasi tidak selanjar, jarak di antara graf itu adalah jauh-jauh. Manakala variasi selanjar, jarak di antara bar tadi adalah dekat.
Semoga perkongsian untuk 11 KPS ini dapat membantu murid-murid di rumah bagaimana untuk menjawab kemahiran proses sains untuk bahagian A. InsyaAllah. Itu dia perkongsian untuk kertas 2 bahagian A, kemahiran proses sains 2. Kita nak berehat dahulu sebentar murid-murid. Kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot sukses SPM 2022 pecutan, yang mana hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sains untuk kertas 1 dan juga kertas 2 bersama-sama dengan Cikgu Roslan. Kita nak teruskan Cikgu untuk kertas 2 bahagian B, mencipta produk atau idea baharu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Sama-sama. Okey, kita teruskan dengan bahagian B, 38 markah. Besar markah iaitu untuk soalan nombor 9 dan soalan nombor 10, iaitu soalan wajib dijawab. Okey, untuk bahagian B ni kita ada dua bahagian sebenarnya. Secara umumnya ada satu bahagian B, tapi khususnya kita boleh bahagikan dia daripada soalan 5 sampai soalan 8 adalah berkait dengan pemahaman. Okey, dan soalan berkait dengan 9 dan 10 adalah kemahiran berfikir kreatif. Okey, bagaimana panduan untuk menjawabnya? Okey, panduan menjawab, kita fahamkan bahawa soalan ini adalah soalan berfikiran kreatif. So kita mesti melangkau lebih ke hadapan, Ria. So kita tidak boleh melihat pada gambar rajah sahaja. So sebelum ni kita tengok gambar rajah. So sekarang kita tengok gambar rajah, kita buat sesuatu daripada gambar rajah. Okey. Kita buat sesuatu daripada bahan-bahan yang diberikan untuk membentuk satu bahan yang baru. Okey. Murid-murid di rumah ni dah boleh buat imajinasi apakah bahan-bahan yang diberikan untuk membentuk sesuatu bahan yang baru. Kita panggil sebagai kemahiran berfikir kreatif. Okey. Baca dan faham kehendak situasi soalan yang diberikan. Okey, garis maklumat penting daripada soalan ditanya. Sekali lagi, cikgu nyatakan kepada murid-murid di rumah, sila pastikan garis maklumat penting daripada soalan supaya jangan tercicir maklumat. Okey, pastikan jawapan ditulis mengikut peruntukan markah yang diberikan. Ini adalah bahagian yang mementingkan pemakahan. Okey, markah itu yang menentukan bagaimana jawapan tadi hendak dijawab. Okey, jika soalan melibatkan lakaran, pasti dibuat dengan sempurna. Pasti ini adalah soalan melibatkan lukisan ataupun lakaran. Okey, seterusnya kita tengok. Dalam KBK atau kemahiran berfikir kreatif itu, mencipta produk atau idea baru, yang dikatakan itu adalah sesuatu bahan yang diberikan, jenis bahan yang berbeza diberikan untuk membentuk atau mencipta sesuatu yang baru yang bernilai dengan menggunakan daya imajinasi secara asli serta berfikir tidak mengikut kelaziman. So maksudnya kita panggil sebagai fikir di luar kotak. Ataupun dalam bahasa lain kebat. Maksudnya kita diberi beberapa alat, diberi beberapa bahan, so kita kena bentukkan dia, kita kena sambung, kita kena cantumkan, kita kena masukkan, jadikan dia satu lakaran untuk membentuk bahan yang baru. Okey. So kita teruskan dengan soalan contoh untuk soalan nombor 9. Okey, kita nampak kat sini rajah di bawah menunjukkan aktiviti yang dijalankan oleh manusia. Gambar rajah yang pertama itu adalah berkait dengan kilang. Okey, gambar rajah yang kedua adalah berkait dengan petropam isi minyak. Okey, kalaulah Ria tahu kedua-dua gambar rajah ini adalah aktiviti yang manusia yang boleh memberikan kesan kepada alam sekitar. Tapi nak tak nak kena isi minyak juga kan. Betul. Baru kereta tak gerak kan, tak ada minyak. Kilang pun kena berjalan juga kan. Tapi ada cara dia bagaimana untuk mengatasi masalah ini supaya apa yang dilakukan oleh manusia ini dapat dikawal. Okey, kita tengok pada soalan contoh dia. Okey, berdasarkan rajah, apakah isu sosial-saintifik dalam sektor tenaga yang timbul berkaitan dengan aktiviti tersebut? Markah diperuntukkan 2 markah. Okey, nyatakan sumber tenaga boleh baru yang boleh digunakan untuk menggantikan bahan aktif fosil. Juga 2 markah. Di sini kita akan jawab dia, murid-murid di rumah, jawab berdasarkan jumlah markah. Kalau 2 markah, Ria cakap mesti nak jawab 2 poin kan?
baru kita dapat 2 markah kan? Betul. So kita tengok 2 poin yang diberikan, iaitu pertama jawapan tadi adalah penggunaan bahan tidak boleh baru seperti petroleum, arang batu dan gas asli, kita dapat 1 markah. Dan juga jika digunakan tanpa kawalan, bahan-bahan tersebut akan habis. Yalah, kita tahu petroleum, arang batu dan gas asli itu adalah bahan-bahan semula jadi. Okey, dah diguna bertahun-tahun ni, dah masuk ratus tahun dah penggunaan kita, satu masa nanti dia akan habis. Okey, dan tengok pemarkahan dia, markah pertama dan markah kedua tadi diberikan 2 markah berdasarkan 2 poin. So pastikan murid-murid jawab berdasarkan markah. Kalau dia minta 1 markah, maksudnya 1 poin yang kita boleh berikan. Okey, at least 1 poin lah. Okey, yang B pula, kita tengok kat sini, dia tanya tadi, jawapannya adalah angin, ombak, solar, biojisim dan geoterma. Kita tengok pada soalan dia, sumber tenaga boleh baru yang boleh digunakan untuk menggantikan bahan fosil. Okey, kita akan habis bahan-bahan tu. Adakah bahan-bahan lain yang kita boleh gantikan? Pasti. Kita ada angin, kita ada ombak, solar mungkin tak akan habis kot. Biojisim, geoterma. Okey, dan mana-mana 2 yang bersesuaian akan dapat 2 markah. Okey, soalan yang berkait dengan KBK ini adalah kita tengok pada soalan ini. Tenaga elektrik boleh dihasilkan menggunakan sumber tenaga boleh baru. Anda diberi 1 motor elektrik, 3 bilah kipas, kaki retot, wayar, mentor, pita salafan, mereka bentuk 1 liter yang kita nampakkan dia sebagai 1 gambar rajah yang berlabel. 3 markah diperuntukkan. Okey, pemarkahan itu adalah berdasarkan pada lukisan yang kemas, lukisan yang dilabelkan dan juga nampak dia berfungsi. Okey, daripada tiga pemarkahan ini kita akan dapat tiga-tiga kriteria pemarkahan ini kita akan dapat markah penuh. Okey, dan jangan risau murid-murid rumah, jangan takut nak lukis sebab tak semestinya lukisan itu sama dengan skema pemarkahan. Tapi yang penting kita membuat lukisan itu hampir sama dan lukisannya kemas, lukisan dilabelkan dan dia nampak mentol ataupun wire-wire di antara soalan ini tadi nampak bersambung untuk menyalakan mentol. So memenuhi untuk kriteria tersebut, so kita dapat 3 markah. Okey? Dan kita tengok contoh soalan yang 10. Okey? Soalan nombor 10 ini adalah biasanya soalan yang melibatkan kita tentukan bahagian-bahagian mana. Contoh ni soalan ni adalah berkait dengan bahagian manakah yang menghasilkan minyak yang bermutu tinggi daripada keretan rentas buah kelapa sawit. Okey, namakan jenis minyak yang diekstrak daripada zait. Okey, dan C, pengambilan minyak kelapa sawit telah menjadi satu kebiasaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada pendapat anda, wajarkah minyak kelapa sawit menjadi daya pemakanan setiap individu? Berikan alasan. So kita tengok sini apabila dilabelkan, okey, kita akan nampak di sini adalah jawapan pada setiap bahagian tadi dinyatakan ya. Okey, kita tengok satu-satu jawapannya. Yang pertama adalah jawapannya pada bahagian tempurung dia, minyak yang paling berkualiti. Okey, minyak isirun sawit. Okey, kita ada 2 keadaan di mana wajar dengan tidak wajar. Okey, kalau yang menyokong untuk jawapan tersebut, so dia boleh tulis wajar. Pastikan penerangan itu menyokong jawapan wajar tadi. Okey, manakala untuk yang tidak wajar, yang tidak terima, okey, tidak setuju. So pastikan penerangan itu memberikan jawapan yang tidak setuju kepada penerangan kepada persetujuan kita. Kita tak setuju, so kita cakap kenapa dan alasan dia kenapa. Okey, dan akhir sekali kita tengok dekat sini adalah bagaimana soalan contoh yang ke-10 ini, di mana murid-murid dikendaki untuk lengkapkan langkah-langkah untuk menghasilkan sabun daripada minyak sawit. So untuk ini, so kita pastikan langkah-langkah tadi yang kita buat adalah berturutan dan pastikan memenuhi jumlah markah yang diperuntukkan. Okey, langkah-langkah ini mesti berturutan daripada awal sampai akhir, iaitu di mana kita tengok yang pertama, minyak sawit terpakai dicampurkan dengan larutan kalium hidroksida dan dipanaskan. Okey, serbuk garam dan air sulin ditambah untuk mengurangkan ketelarutan sabun. Sabun akan terapun dan di atas permukaan larutan.
dan sabun yang tak dihasilkan tadi akan dituras. Okey, so rasanya ini adalah bagaimana cara pemakahan dan di mana murid-murid di rumah boleh dapatkan maklumat ini untuk menjawab dengan lebih mudah dan markah tadi dapat diperolehi dengan markah penuh. Okey, baik, itulah dia perkongsian untuk kertas 2 bahagian B, mencipta produk dan juga idea baharu. Biarkan murid-murid memahami sepenuhnya teknik yang betul ya Cikgu Ruslan untuk kita menjawab bahagian A dengan bahagian B ni agar kita cemerlang dalam mata pelajaran sains kertas 1 dan juga 2. Terima kasih Cikgu Ruslan. Juga terima kasih Cikgu Jurubahasa Isyarat kita pada hari ini, Cikgu Nur Ilda Kamal Zaman. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.